Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua anak-anak syurga Ustazah? Baik, Ustazah harap anak-anak syurga Ustazah semuanya berada dalam keadaan sihat, ya, walafiat insya-Allah, ya. Amin. Baiklah, seperti biasa, ya, bertemu kembali kita dalam pelajaran tajwid, ya, darjah 6. Okey, sebelum kita meneruskan pelajaran kita pada hari ini, ya, semua mestilah menadah tangan untuk membacakan doa. Jom tadah tangan untuk baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkan dadaku, permudahkanlah urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah melapangkan dada kita semua, mudah untuk menerima ilmu, mudah untuk menuntut ilmu, insya-Allah. Baiklah, ya, pada minggu ini, pada episod kali ini, insya-Allah kita akan pelajari tajuk yang baru, ya. Semua nampak tak paparan dalam video yang saya lampirkan untuk kali ini? Ya, nampak tak dalam kotak hijau tu? Jom ikut saya sebut. Idgham mutaqaribain. Sekali lagi, idgham mutaqaribain. Okey, baiklah, insya-Allah hari ini kita akan berkenalan dengan idgham mutaqaribain. Mesti semua bertanya-tanya, apa dia idgham mutaqaribain tersebut? Okey, jadi insya-Allah kita akan berkenalan dengan idgham mutaqaribain, ya, untuk hari ini, insya-Allah. Jom. Okey, baiklah anak-anak syurga saya semua, jom kita berkenalan dengan idgham mutaqaribain. Jom kita baca pengertian idgham mutaqaribain. Jom ikut saya baca. Okey. Semua perhatikan paparan yang kamu nampak sekarang ni. Jom ikut saya baca. Pengertian idgham mutaqaribain. Pertemuan dua huruf yang berhampiran pada makhraj dan sifatnya, atau berhampiran pada makhrajnya sahaja, atau berhampiran pada sifatnya sahaja. Okey, baiklah. Idgham mutaqaribain maksud dia pertemuan dua huruf. Pertemuan dua huruf yang macam mana? Yang berhampiran. Berhampiran. Okey, kata kunci kat sini berhampiran. Berhampiran pada apa? Pada makhraj dan sifatnya. Makhraj tu maksud dia tempat keluar huruf, ya, yang kamu belajar masa darjah 1 dulu, ya. Lidah, rongga hidung, dua bibir, ya, rongga mulut, dia ada 5 semuanya, ya, dan halqum. Sifatnya maksudnya bentuk dia lah, ya, bentuk dia, atau berhampiran pada makhrajnya sahaja, hampir pada tempat keluarnya sahaja, atau berhampiran pada sifatnya sahaja, yang maksudnya hampir pada bentuknya sahaja. Itu maksud idgham mutaqaribain, ya. Jadi kata kunci kat sini saya dah buat kesimpulan. Semua perhatikan dalam kotak kuning tu. Untuk idgham mutaqaribain, kamu kena ingat perkataan berhampiran. Jadi untuk pengertian idgham mutaqaribain, berhampiran pada makhraj dan sifatnya, ya. Ingat tu kesimpulan yang dapat saya berikan pada kamu untuk pengertian idgham mutaqaribain. Okey, mari kita teruskan pelajaran kita. Jom kita tengok pelajaran yang seterusnya. Jom. Okey, baiklah anak-anak syurga semua. Bila kita dah berkenalan dengan idgham mutaqaribain, dah tentu kita nak tahu macam mana nak mengenal ataupun nak mengenali idgham mutaqaribain ni. Jom ikut saya baca kaedah mengenal idgham mutaqaribain. Jom perhatikan paparan sekarang. Kaedah mengenal idgham mutaqaribain. Hurufnya berhampiran salah satu sifat atau makhrajnya. Huruf yang pertama sukun dan huruf yang kedua berbaris. Huruf yang pertama disebut kat sini adalah sukun. Sukun artinya mati. Dan huruf yang kedua disebut kat sini adalah berbaris. Yang kedua ada
baris. Itu cara ataupun kaedah nak kenal idgham mutaqaribain. Ya, bila kita baca Al-Quran dalam naskah Al-Quran, ya, cara nak mengenali idgham mutaqaribain, kita tengok huruf pertama dia sukun dan huruf yang keduanya ada baris. Insya-Allah. Jom kita berkenalan dengan berkaitan dengan idgham mutaqaribain yang seterusnya, insya-Allah. Okey, baiklah anak-anak syurga semua. Okey. Sekarang mari kita tengok bagaimana kaedah bacaan idgham mutaqaribain. Semua ikut saya sebut. Kaedah bacaan idgham mutaqaribain. Wajib diidghamkan huruf yang pertama ke dalam huruf yang kedua dengan bertasydid. Okey, baiklah. Cara nak baca idgham mutaqaribain ataupun kaedah nak baca idgham mutaqaribain adalah dengan wajib diidghamkan. Wajib kita memasukkan huruf yang pertama ke dalam huruf yang kedua. Dan juga disertakan dengan tasydid. Tasydid artinya sabdu. Ya, itu cara nak baca ataupun kaedah bacaan idgham mutaqaribain, insya-Allah. Sesi yang seterusnya kamu akan dipaparkan dengan contoh idgham mutaqaribain, insya-Allah. Kamu akan lebih faham lagi apabila tengok ataupun baca contoh dia, insya-Allah. Jom kita tengok. Okey, baiklah anak-anak syurga sekalian. Okey, bagi memantapkan lagi kefahaman kita untuk tajuk idgham mutaqaribain, jom kita tengok contoh idgham mutaqaribain. Jom sama-sama ikut Ustazah baca. Okey, perhatikan paparan yang Ustazah lampirkan sekarang. Ikut Ustazah sebut. Contoh idgham mutaqaribain. Semua perhatikan nombor 1. Bismillahirrahmanirrahim. Barrafa'ahu. Okey, saya sebut sekali lagi. Barrafa'ahu. Nampak tak? Huruf lam dan ra yang Ustazah gariskan dengan garisan merah tu. Baiklah. Huruf tersebut adalah pertemuan huruf lam dengan ra, iaitu menjadi hukum idgham mutaqaribain. Jadi ingat lagi tak tadi kaedah nak mengenali idgham mutaqaribain, huruf pertamanya adalah sukun dan huruf yang keduanya berbaris. Dan mesti ingat ya, idgham mutaqaribain kita mesti memasukkan huruf pertama ke dalam huruf yang kedua. Jadi kita tak perlu sebut huruf lam itu, ya, hanya terus sebut huruf ra. Barra. Jangan sebut bal. Barrafa'ahu. Begitu. Jelas semua? InsyaAllah. Semua perhatikan nombor 2. Bismillahirrahmanirrahim. Nakhluqukum alam. Okey, dengar sekali lagi. Nakhluqukum alam. Okey, huruf qaf yang digariskan merah kat situ. Huruf pertemuan huruf qaf dengan kaf. Okey, qaf mestilah dimasukkan ke dalam huruf kaf. Jadi qaf tidak perlu dibunyikan huruf dia. Ya. Kamu perlu baca, kita perlu baca begini saja. Nakhluqukum alam. Nakhluqukum alam. Luk. Terus je qaf masuk dalam kaf. Tak perlu nakhluq. Tak perlu. Kamu perlu sebut nakhluqukum alam. Boleh semua? InsyaAllah. Dan perhatikan nombor yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Qur Rabbi. Sekali lagi. Qur Rabbi. Okey, dengar tak? Ya, yang saya garis kat situ adalah huruf lam dan ra. Huruf lam, nampak kalah huruf lam tu. Ya, bila sebab dia diwajibkan masuk ke dalam huruf ra. Jadi tak perlu kita bunyikan lam tersebut. Jangan kamu baca Qul Rabbi. Salah begitu, ya. Kamu perlu baca Qurra. Terus je masuk. Terus bunyikan ra tersebut. Qur Rabbi. Okey, saya harap kamu faham dengan penjelasan untuk contoh idgham mutaqaribain yang kamu nampak sekarang ni, ya. Dan saya nak ingatkan pada kamu semua, ingat
untuk contoh idgham mutaqaribain, untuk tajuk idgham mutaqaribain, huruf yang terlibat hanyalah huruf qaf kaf dan lam ra. Ingat tahu? Qaf kaf dan lam ra. Ya. Pelibatan huruf dia huruf qaf kaf dan lam ra saja. Insya-Allah. Jom kita tengok yang seterusnya. Okay, baiklah anak-anak syurga semua. Tadi kamu dah berjumpa dengan contoh idgham mutaqaribain dalam kalimah. Okey, sekarang nampak tak paparan yang saya lampirkan sekarang? Ini adalah contoh idgham mutaqaribain juga, tetapi dalam ayat. Jom kita baca sama-sama dengan ustazah. Semua perhatikan nombor 1. Sebelum tu kita baca tajuk dia. Contoh idgham mutaqaribain. Semua perhatikan nombor 1. Pertama, dengarkan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bal rafa'ahu Allahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima. Sadaqallahul azim. Surah An-Nisa ayat 158. Okey, semua perhatikan nombor 2. Kedua, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nakhluqukum min ma'in mahin. Sadaqallahul azim. Surah Mursalat ayat 20. Okey, baiklah. Kedua-dua contoh yang Ustazah lampirkan sekarang ini semuanya berkaitan dengan idgham mutaqaribain. Ya, kamu boleh perhatikan, kamu boleh nampak kat situ yang Ustazah letakkan dengan garisan merah. Itu adalah contoh idgham mutaqaribain. Okey, nombor 1, pertemuan huruf lam dengan ra. Ya. Okey, huruf lam dan ra, lam wajib dimasukkan ke dalam huruf ra. Ya, tak perlu bunyikan lam. Terus saja sebut bar rafa'ahu, ya. Kemudian nombor 2, pertemuan huruf qaf dan kaf, di mana qaf wajib dimasukkan ke dalam huruf kaf, ya. Tak perlu bunyikan qaf tersebut. Terus saja bunyikan kaf. Alam nakhluqukum, alam nakhluqukum. Terus lukum. Tak perlu alam nakhluq, salah, ya. Alam nakhluqukum mimma mahin. Begitu. Jadi begitulah cara ataupun cara untuk menyebut idgham mutaqaribain, dan begitulah juga contoh idgham mutaqaribain. Saya harap kamu lebih faham dengan adanya contoh idgham mutaqaribain dalam ayat ini, insya-Allah. Baiklah anak-anak syurga semua, seperti biasa tugasan kamu, ya, kamu mestilah mendengar dan tonton rakaman video yang saya lampirkan ni. Boleh dengar pada bila-bila masa, ya, dengar dan fahami apa yang saya sampaikan, apa yang saya jelaskan. Kemudian saya nak kamu ingat hafal pengertian dan kaedah mengenal dan contoh idgham mutaqaribain tersebut, ya. Dan juga pada minggu ini juga tak perlu salin nota. Ya, kamu perlu dengar, tonton dan fahamkan apa yang Ustazah terangkan, ya. Mudah-mudahan kamu semua dapat fahami apa yang Ustazah cuba sampaikan. Jadi Ustazah sudahi penerangan Ustazah kali ini dalam episod kali ini dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.